Good morning. We start with umur kita Al-Fatihah. Okay, so kita masuk kepada, sekejap ya, yang ni saya tak present lagi. Okay, kita masuk kepada tutorial, kan? Buka tutorial. Nak panggil dia. KP7. Okay, kita recap dululah sebelum kita pergi masuk. Kita ingat balik apa yang kita belajar untuk chapter ni. Pertama sekali kita belajar pasal magnetic flux. Ingat tak apa tu magnetic flux? V kan simbol dia kan. Apa unit dia? Weber. Pandai. Weber. Siapa ni dah tahulah Weber unit dia. And then B tu apa? B tu adalah magnetic field. Tesla unit dia. A tu adalah apa? Area. Dan angle ni mesti antara B dengan siapa? A. Kalau dia bagi plane, kena 90 darjah tolak angle yang dia bagi tu. Okay, and then number B, kita kena use magnetic flux linkage. Apa simbol magnetic flux linkage? V besar. So V sebesar sama dengan NV. Darab dengan number of turn sajalah. Unit dia pun apa? Weber. Okay. The next one, S-plane induced EMF. So dia tanya, Faraday law lah. So Faraday law cakap induced EMF sama dengan is directly proportional to the change flux. So ada berapa jenis perubahan magnetic flux? Ada 3, iaitu BA atau theta. So you can tengoklah macam ada dia perubahan B, area atau theta. Okay, and then kita akan diperkenalkan dengan Lenz law. Ingat tak lagi apa tu Lenz law? Lenz law tak ada formula. Dia hanya bagi statement je. Senang betul hidup Lenz law ni. Lenz law dia hanya bagi statement je. Dia kata induced current is always flow in the direction that oppose the change. Bukan oppose the direction, yang oppose mesti sebelah dia change. Oppose the change. Dia menentang perubahan. Tak kisahlah perubahan tu meningkat atau perubahan tu berkurang. Okay, and then you kena derive EMF. Okay, so kita ada 3, iaitu straight wire, coil dengan rotating coil. So you kena tahu gunalah formula-formula ni lah. Okay, BLV sin theta hanya boleh guna untuk straight wire saja. Coil pula dia ada 2, sama ada change in B atau change in area. And then last sekali kita ada rotating coil. Di mana kita guna apa? Nabau. Ingat tak nabau? Okay, the next one kita masuk kepada self-inductance. Apa simbol self-inductance? L. Ingat tak L? Apa unit L? Henry. Unit dia adalah Henry. Okay, apply inductance. So ada 4 formula self-inductance, iaitu formula dia ini. Tapi ini formula untuk coil. Yang ini formula untuk apa? Solenoid. Dia ada bagi. So tak perlu hafal lah yang ni. Cuma you kena tahulah. EMF tu induced EMF, GI over dt tu rate of change. Bila masa nak guna ni atau ni, tengok soalan. Kalau soalan dia pasal solenoid, gunalah solenoid dulu. Yang bawah ni. Cikgu tak dapat lah. So you boleh guna yang 2 ni. Sebab yang nombor 1 dengan 2 tu adalah general formula. Yang bawah 2 tu tak boleh. Kalau solenoid je. Jangan nak bagi guna formula coil. Cikgu, dia ada bagi R. Tak boleh. Kena guna solenoid. Tapi nak guna atas 2 tu boleh. Because these two adalah general equation. Dia yang menerbitkan 2 bawah ni. Okay, and then kita ada formula untuk U. U sama dengan half Li square. Itu adalah formula apa? Energy. Dan last sekali kita ada formula apa? Mutual inductance. So M sama dengan mu naught N1 N2 A over L. Dan for mutual inductance dia ada hidden formula. Hidden? Dia macam, dia ada formula tersembunyi. Kat mana formula tersembunyi tu?
Dekat sini. Sekejap. Okey, di mana formula untuk ini, 46 dulu. Formula 46 ni, kita boleh tukarkan L tu jadi apa? M. L tu kita boleh tukarkan dia jadi simbol M. Tapi kalau L, kalau satu, semua satu punya. Tapi kalau M, EMF satu. M1, EMF satu. Tapi current mesti current siapa? Orang sebelah punya dua. Sama jugalah M2 dia akan guna E2 tapi current mesti current 1. Okey, ada satu lagi formula hidden iaitu Ni over N ni lah ni. Ni Nv over I. So kalau untuk self semua satu sebab dia satu je solenoid. Tapi kalau untuk mature kita ada dua. So L tu kita tukar jadi M. Kalau M1, N1, V1 lah tapi current mesti current siapa? Orang sebelah. Sama juga dengan ni lah. Dan you kena tahu bahawa M1 dengan M2 adalah sama nilai. Boleh? Dan satu lagi saya nak add magnetic flux linkage. Kalau tak ada perkataan dia terbocor ke apa ataupun tak ada perkataan cikgu tak beritahu apa-apa. So kita anggap dia perfect lah. Maksudnya there are no magnetic flux linkage. Apa maksud linkage? Dah terkeluar. So kalau dia tak ada bagi statement apa-apa, so dia obey yang ni lah. Kecuali dia kata the magnetic flux linkage is not the same. Baru you tak boleh guna formula ni. Okay, formula ni maksudnya apa? Yang ini berlaku bila dia ada dua. Contohnya macam kalau you tengok nota you ada solenoid, you ada dua tu. So maksudnya phi dekat solenoid akan sama phi dekat cord. Dalam tutor awak rasanya ada soalan pasal ni. So dia boleh digunakan samalah sebab dia tak ada linkage. Tidak tersebab, bukan tersebab. Linkage tu macam tersebab. Tidak apa? Terbocor. Okay. Alright, kita masuk kepada soalan objektif dulu. Mana objektif? Okay ni. Okay, soalan pertama. As the Faraday law of electromagnetic induction, the EMF of induced in conductor whenever. So dia kata kalau kita nak guna Faraday, induced EMF ni hanya wujud kalau ada apa? Change in magnetic flux, betul tak? Tapi bila kita baca, alamak, lie perpendicular in magnetic flux, lie on magnetic field. Field salah lah, dia mesti magnetic flux. Cut magnetic flux, move parallel to magnetic field, salah. Sebab EMF sama dengan negatif D magnetic flux over dt. So dia mesti ada perkataan magnetic flux. So antara A dengan B, awak rasa yang mana? Jawapan dia C. Dia mesti cut. Maksudnya dia kena passing through the magnetic flux. So kalau dia hanya lie perpendicular tak boleh. Dia tak semestinya 90 darjah. Dia boleh je jadi 60 darjah, 30 darjah. Boleh je. Dia tak semestinya 90 degree. That's why jawapan kita cut magnetic flux. As long dia cutting the magnetic flux. Boleh? Okay, soalan number 2. Lenz law. Apa Lenz law punya conservation? Di mana ada cerita pasal charge? Mana ada cerita pasal mass? Mana ada pelanggaran? So jawapan dia adalah energy. Sebab dia adalah menghasilkan EMF. What is EMF? Energy provided by the source, iaitu bateri atau sel. Itu maksud EMF. Tapi dalam kes awak tak ada EMF, dia ada induced EMF. Tapi induced EMF tu sebenarnya act sebagai apa? Energy. So that's why dia adalah conservation of energy. Okay, number 3. A bar magnet move to the solenoid in figure 5.1. State the direction of deflection of galvanometer. So ada tak induced EMF? Ada. Kenapa ada movement? So yang ini perubahan apa? B, A atau theta? B, bagus. B yang berubah. Sebab bangang dia ni menghampiri orang ni. So B dia makin dekat. So ada orang tak suka. Siapa nama dia? Apa Lenz buat? Ya, ini akan jadi north. Dia tak nak B tu makin mendekati dia. So gunakan tangan kanan. So B ke sana. So IU macam mana? Ke bawah. Betul tak? Kan? B ke sana, N ke sana ni. Guna right hand grip. North ke sini. So current you ke sini. So jawapan dia
B ke E? Boleh? Okay, number 4. The inductance of solenoid can be increased by insert the soft iron core into it. The function of soft iron is, okay, dia nak cakap dekat sini, kita ada solenoid. Dalam solenoid tu, awak pergi letak soft iron core. So, apa function awak letak soft iron core tu? Okay, to reduce current. Salah. Current nak reduce guna resistor, bukan guna soft iron core. To increase magnetic flux linkage. Tak faham juga. Okay, to reduce resistance. Salah. Resistance hanya boleh di-increase atau decrease guna resistance lah. Resistance box ke resistor ke. To increase mutual inductance. Okay. Bila kita tengok ni, apa yang dia nak increase? Baca balik. Yang dia nak increase adalah apa ni? Inductance. Apa simbol inductance? Inductance. Apa simbol inductance? L lah. Atau M. Yang ini L ke M? M. Sebab dia mutual. Sebab ada dua. Betul tak? So, apa formula M? Formula M ada banyak. Okey. Saya nak kaitkan dengan magnetic flux linkage. Ada tak formula M berkait dengan magnetic flux linkage? Ada. M sama dengan N V over I. Ni. Kalau satu tadi, dua. Ada kan formula ni kan? Okey. Kalau saya letakkan, saya nak increasekan ni. Perlu tak magnetic flux linkage saya kena increase? Yes. Magnetic flux saya kena increase lah. Baru boleh M saya increase. Sebab soalan awak sekarang, dia nak M meningkat. Macam mana M boleh meningkat? Okey. Melalui formula ni, magnetic flux linkage kena meningkat. Okey. Yang kedua, increase the mutual inductance between the soft iron core. Okey. Saya buat keluar formula M lagi. Apa formula M lagi? Mu naught N1 N2 A over L. Okey, mu naught constant, N1 yang solenoid punya, M2 soft iron core. Soft iron core dia bentuk straight. Dia ada ke number of turn? Tak ada. Area constant, length constant. Adakah M saya akan meningkat? Tak. Kenapa M saya tak meningkat? Sebab number of turn tak wujud. Soft iron core adalah bentuk dia straight. Soft iron, dia masukkan satu je. So dia tidak akan meningkatkan M lah. So that's why jawapan you adalah B lah. So soft iron core tu dia nak increasekan magnetic flux linkage sahaja. Dia tak increasekan mutual inductance between the core. Okay. Soalan nombor 5. The property of the coil by which counter EMF ni sama dengan back EMF induced in when the current through the coil change known as. Okay, kalau baca sekali tak faham. Okay, baca banyak benda ni. Okay, baca balik. Coil, counter BMF. Ini nama dia back EMF. If the current through the coil, di dalam dia juga. So dia adalah apa? Self-inductive. Tapi kalau dia kata soalan due to coil in others, due to the current in another coil, baru kita buat apa? Mutual inductance. Okay, soalan terakhir. Mutual inductance between two magnetic coupled coil depend on permeability core, mu, number of turn, N, cross-sectional area, A. So, M sama dengan mu naught N1, N2, A over L. Saya guna formula ni. Ada tak kait dengan mu? Ada. Ada tak kait dengan N? Ada. Dia depend. Dia depend. Ada tak kait dengan area? Ada. So, jawapan dia D, all above. Okay, boleh? Okay, kita masuk soalan structure. Marilah kita tengok siapa yang kena. Okay, soalan nombor 1. Saya nak, sekejap. Cari nama-nama yang tak famous. Nombor 1, saya nak ni. Siti Zulaika. 1A. 1B, saya nak Siti Aisyah. Nombor 2, Nurul Atika. Nombor 3,
Shazlin. Shazlin ada ke? Tak ada eh? Ada. Nombor 4, Farzana. Nombor 5, Farah. Nombor 6A, Aiman. Nombor 6B, Amir. Nombor 7, nombor 7 Tan lah. Dah. Snap, bagi kat saya kat Telegram. Group. Dalam group jangan PM personal. Group. Sebab PM personal aku dah tengok ramai dah hantar. Assignment saya tak tanda lagi. Hantar dekat group. Hantar kat gambar, hantar kat group. Mana? Nama Zahir gerak pula. Nama Zahir macam tak ada je. Mana nombor 1, 2, 3? Cepat. Kata dah buat. Siapa-siapa hantar je dulu. Saya terus discuss apa yang hantar. Conteng kat tepi buku je. Okay, dah. Nombor 1. Senang no, nombor 1 ni bagi macam ni lah. Okay, kita baca soalan nombor 1 dulu. Okay. The surface area, so dia bagi A. Dia bagi magnetic field, B. Bangang, Tesla. Dia bagi plane, dia bagi field. Okay, plane ni dengan field ni adalah angle alpha. So adakah ini theta? Bukannya ini adalah alpha. Dia pun sendiri dah cakap ini adalah alpha. So maksudnya awak kena faham bahawa katakanlah ini awak punya medan B. B ni datang dari mana? Bayangkanlah ini ada bar magnet. Senang je. Okay, lepas tu awak ada plane. Plane ni dia permukaan. So area dia ni adalah ini. So kita nak cari B dengan A, bukan B dengan plane. So alpha ni bukan you punya yang you nak lah. Yang theta you ni nanti kena 90 tolak alpha. Okay, dia suruh cari alpha kosong. Okay, kita tengok kawan awak guna. Dia suruh cari magnetic flux. Okay, kita tengok magnetic flux kawan awak buat apa. Dia bagus, dia guna simbol magnetic flux. Alamak. Dia guna simbol magnetic flux. Bagus. Dia guna formula BA cos theta. Betul. Dia guna formula BA cos theta. Okay, B dah ada. Area pun dah ada. Kenapa kawan awak letak cos kosong? Betul ke letak cos kosong? Salah. Alpha tu kosong. Alpha kosong antara siapa? Plane dengan B. Saya cakap tadi dia mesti antara siapa? Ni salah. Sebab theta awak ni mesti antara B dengan A. Kosong tadi adalah antara B dengan siapa? Field dengan plane.
So, kena 90 tolak kosong. So, kita akan guna apa? Cos kosong. So, berapa dapat jawapan? Kosong jawapan dia. Ada unit tak? Ada unit. Apa unit untuk V? Weber. Letak unit. Okey, soalan nombor 2. Dia suruh cari magnetic flux untuk bila alpha dia adalah 60. So, sama jugalah. Ini salah. So, kena 90 tolak berapa? 60. So, awak akan dapat jawapan. Berapa dapat jawapan? 4.33 Weber. Okey, dan nombor 3 dia minta bila alfa dia adalah apa? Alfa dia adalah 90. So, salah juga ni. Kena tolak kosong. So, jawapan ni akan dapat 5 times 10 power of negative 5 Weber. So, yang ini kena faham. Dia bukan between plane. Dia mesti bangang antara B dengan A. Tolong ingat, inilah yang akan mengconfusekan hidup awak selama-lamanya. So, mesti between B dengan A. Okey, soalan nombor 1B. Tengok soalan nombor 1B pula. A circular coil. So, bila baca soalan, tengok dia pasal apa. Okey, ni pasal coil. Macam awak tengok movie lah. Macam awak tengok karakter apa dulu tu. Karakter dia jahat ke baik? Dia bagi N, turn, dia bagi diameter, dia kata dia masuk dalam ni. Okey, saya nak tanya awak, itu mili ke meter? Mili. Kenapa ini mili? Ya, sebab dia dekat. Okey, so darab 10 negatif 3 lah. Dan dia kata plane, ada saja je. Plane of the coil and field, field ni B lah. Medan dia, kan dia masuk dalam medan magnet tadi. So, 60. Adakah ini theta saya? Tak. So, 90 tolak 60. So, 30 lah saya punya theta. Determine magnetic flux linkage. Tadi flux je, yang ni ada linkage. So, yang ini nak letak simbol apa? V besar. Di mana V besar sama dengan apa? NV. Okay, kita tengok kawan awak buat apa. Nombor 1B, dia guna formula N. Bagus, simbol betul, bagus. N betul, B betul. Area dia ni dia guna apa? Pi R squared. Pi R squared. Betul. 30. Okey, betul. Jawapan dia 2.72. Betul tak jawapan dia? Unit Weber. Kenapa guna pi r squared? Sebab dia coil. Coil adalah bentuk bulat lah. So, you guna pi r squared. Kalau tak nak guna pi r squared, boleh je guna pi d squared tapi over 4 lah. Okey. Soalan nombor 2. Dah ada dah nombor 2. Nombor 6, 7. Nombor 2 mana? 5, 3. Nombor 2 siapa nombor 2? Ni ada. Okey, kita tengok soalan nombor 2. A 1.5 meter conductor, so dia bagi length. Ini adalah road, so ini adalah case straight wire. Okey, dia bagi PQRS tu adalah rail. Rail tu macam landasan. PQRS ni you boleh gerakkan dia lah. Maksudnya road tu boleh jalan gerak-gerak. Okey, dia bagi tahu magnetic field adalah 3 Tesla dan dia perpendicular to the plane of the paper. The road is to the right, dia bagi angle 3, dia bagi velocity. And then dia bagi resistor dekat PQR adalah 5 ohm. So, dia suruh calculate induced EMF. So, apa simbol induced EMF? EMF lah. So, kita ada banyak formula EMF. Tapi ingat tak, ini pasal apa? Straight wire. So, apa formula kalau untuk straight wire? So, kalau untuk straight wire, kita akan guna BLV sin theta. Bagus kawan awak guna BLV sin theta.
Sebab ini sahaja boleh digunakan kalau untuk straight wire. EMF memang ada banyak. That's why kalau walaupun dalam exam dia bagi formula, kalau awak tak tahu nak buat, tak berguna formula tu. Sebab awak tengok kalau awak tengok dekat formula awak ni, banyak tau sebenarnya formula. Ni. Banyak formula EMF ni. Ada 1, 2, 3, 4. Banyak. Nak guna yang mana satu? Nak guna nika. Takkan nak guna semua. Kalau macam nak guna semua, that's why 10, 20 soalan, 10 je boleh buat. Yang lain tu main hentam je. Sebab apa? Semua je nak cuba. Kena cepat. Exam you kena cepat. So nampak je straight wire, inilah formula straight wire. Yang ini 2 untuk coil. Yang ini untuk coil yang tengah apa? Rotate. Habis cikgu yang atas ni untuk apa? Yang atas ni adalah Faraday. Boleh digunakan untuk mana-mana. Ini general. Boleh guna untuk ni, boleh guna untuk ni, boleh guna untuk ni. Sebab itu bapak dia. Sebab yang ni terbitan sebenarnya. Boleh? Okey, kita masuk kepada kawan awak buat tadi. So, L ada, B ada ni. Okey, jawapan dia 13.5 volt. Soalan seterusnya dia minta induce EMF. So, kawan awak guna ni, bagus. Sebab sebenarnya formula dia adalah ini. Tapi R kecil adalah kosong. Kenapa R kecil adalah kosong? Sebab kita tak ada apa? Internal. So, masukkan nilai betul. Okey, saya suka yang inilah direction. Okey, macam mana dia dapat B to A? Okey, kita tengok soalan. Okey, kalau awak tengok kepada soalan ni, kita nak guna tangan mana? Dia tak mention tu kawan awak tu, tak mention tangan mana pakai. Pakai tangan mana? Fleming right hand rule. So, dalam exam nanti kita tulis by using Fleming right hand rule. Apa Fleming right hand rule punya ni? V, B, I. Keluarkan tangan kanan. Mula-mula sekali buat apa? Tunjuk kat orang dulu. Bangang ni ke mana? Masuk. Masuk dalam kertas. Jangan masuk kat tempat ni. Masuk kertas exam. Besok paper exam. Okey, V yang mana? Thumb. Thumb your V. Ke sana. V ni. V ni adalah thumb. Dia ke sana. So, IU ke mana? Ke atas. So, ke atas lah. So, dia B to E. Boleh tak? Macam ni. Masuk. V yang awak pusing. Tak susah mana pun. Yang penting ini masuk dalam. Tu pusing. Tu masuk dia into the page. Masuk dalam page. Okay, so jawapan kawan awak ni kita tambah sikit By using Fleming's right hand rule. The direction of current is from B to E. Betul. Oh, dia tulis ni Fleming right hand rule lah. Okay. Chapter ni ada berapa tangan je pakai? 2 je. Right hand grip, current dengan north dengan ni. Untuk solenoid lah, north dengan current. Satu lagi ni, tu je. Mana pakai lain lah. VBI. Okey, soalan seterusnya, number C. Dia suruh cari magnetic force. Okey, we required to keep the road moving to the right when the V is 3. So, force apa ni? Sebenarnya dia nak suruh you cari force FB. Iaitu magnetic force. Sebenarnya ini duduk kat chapter mana? Chapter 4. Okey, kita kena buka lah formula chapter 4. Okey, kita pergi dekat chapter 4. Okey, ada berapa banyak force? Banyaknya. Kita ada banyak force. Force mana yang saya nak pakai? Kenapa saya tak boleh guna force yang ini? Ini untuk charge. Q tu kan charge. Ada cerita pasal charge ke? Tak ada. Boleh ke saya guna FB equal to FC? Mana ada dia buat bentuk bom bulat? Tak ada. So saya akan guna inilah. Yang ini memang untuk straight wire. Yang ini pula untuk straight wire tapi duduk dalam keadaan apa? Parallel. So dia boleh tanya jugalah chapter 4 tu sikit. Okay.
So kawan awak dia guna BIL sin theta, bagus, betul. Dia masukkan nilai, so dia dapat 12.15 Newton. Okay, kalau saya tambah soalan ni, dia tanya, what is the direction of the force? Macam mana awak nak buat direction of the force tu? Guna tangan mana? Kiri. F, B, I. Tapi ni chapter 4 lah, tak ada lah. So B tadi apa, Ma? Masuk. I tadi ke mana? Atas. Kan I awak ke atas kan? So F you ke mana? B masuk. Masuk. I ni ke atas sebab dia ke B ke A. Masuk, ni pusing. So force you ke mana? Ke kiri. So force you akan ke kiri lah. Tapi tak ada lah sebab dia tanya magnitude dia. Tak perlulah buat direction. Magnitude saja. Okey, number 3. Kita pergi soalan number 3. A square coil. Coil tu bentuk square. Dia bagi 15, turn dia adalah 300, resistance. Dia bagi tahu dia adalah B dia perpendicular to the plane. The magnitude of the field is increased uniformly. So maksudnya dekat sini dia cakap B initial awak adalah 0, B final awak 0.8. Dia bagi time 0.8, perubahan itulah. Determine the magnitude of induced EMF. So saya nak cari EMF. Macam mana saya nak cari induced EMF? Apa formula EMF? Banyak tau formula EMF. Tapi ini pasal apa tadi? Coil. Coil ada dua pula. Adakah dia coil rotate ke tak rotate? Tak rotate. Kalau tak rotate dia pecah dua pula. Iaitu NA dB over dt atau NV dA over dt. Formula ni ada saya tak pergi je tengok. So awak tengok dia berubah apa? Bangang. So saya kena ambil formula yang berubah bangang. Okey, so kita tengok kawan awak buat number 3. Baguslah kawan awak. Kenapa dia buat sini? Saya tak faham. Baguslah tu dia faham dia guna ni. Kenapa ada kat sini? Ni buang nanti kau buat double. DB tu bermaksud B final tolak B initial lah. Okey, N negatif N ada 300, area ada. So 0.8 tolak 0 ini. So jawapan awak adalah 6.75. Sebab EMF mana pernah dapat negatif. So inilah abaikan je lah negatif tu nanti. Okey, soalan nombor 2. Dia suruh cari induced current. So, macam mana kawan awak cari induced current? Dia guna formula EMF equals to IR. So, memang favorite tau. Selepas suruh cari EMF, mesti dia suruh cari induced current. Sebab ini Faraday. Mestilah dia nak BFF dia ada. Siapa BFF dia ada? Lenz law. So, Lenz law kita akan selalunya guna EMF equals to IR lah. EMF ambil je tadi, I nak cari R guna resistance dekat apa PQR tu, so you akan dapat 2.25 ampere. Betul tak ni jawapan dia ni? Sudah tahu ni, betul Okey, soalan number 4. Boleh ke tak boleh ni? That's why kena buat. Kalau awak tak buat, apa benda pun awak tak tahu apa terjadi kat dunia ni. Betul saya cakap benda yang betul. Sia-sia je lah 1 jam yang awak datang kat sini. Bayar awak duduk kat bilik tidur. Penat je bangun pagi, mandi, datang pakai baju. So please don't, ni akan memenatkan diri you sendiri. You are wasting your time sebenarnya. So awak dah bangun, awak dah ni. So kalau boleh get ready. Maksudnya dah siap buat. Datang sini nak tanya soalan. Kan saya cakap dulu mula-mula tutorial is not about salin. Sebenarnya patutnya you tanya, madam ni kenapa macam ni kenapa macam ni kenapa macam ni. Tutorial kalau dulu masa saya kat overseas, tutorial 3 orang je satu lecturer 3. Tutorial tu bukan macam ni. Tutorial tu masuk bilik lecturer tu.
Tak ada whiteboard. Discuss teori. Dia tak ada cerita. Tak ada buku tutorial pun. Dia mestilah seperti biasa lah. Dia orang lah cakap aku dengar tapi buatlah tulis. Dia memang berdiscuss. Dia discuss about that theory. Okay. Selalunya nanti dekat universiti banyak nanti awak banyak lecture dia. Tak tutorial tu kebanyakannya maths ada banyak tutorial. Kalau yang lain tu lecture je lah. Tutorial ni first year je. Second year, third year tak ada tutorial dah. Masa saya kat ni pun first year je tutorial. Lepas tu mana ada tutorial dah. Semua sendiri lah. Apa, kat universiti senang je. Tak susah pun. Okay, nombor 4. Kalau tak dapat pun repeat je lah paper. Bayar dah. Awak kan orang kaya. Matris tak boleh matris. Kalau you satu paper je you teruk, you kena repeat the whole semester. Bukan you boleh repeat that paper only. You kena repeat the whole semester. Macam, madam, sem ni saya tak dapat 4 flat. Habis tu nanti saya tak dapat 4 flat. Memang you takkan dapat 4 flat lah. So that's why dia kena maintain lah nak dapat 4 flat sebab dia dikira 2 semester. Tak apa, janganlah target nak 4 flat sangat. Dah get 3.8 and above. Kalau nak jadi doktor memanglah kena 4 flat. Competition is very high. Awak ingat awak seorang je nak masuk universiti. Ada 13, 14 college matrikulasi dekat Malaysia ni. Budak STPM yang tak nak keluar masuk asrama. Budak-budak tu semua budak-budak pandai juga tu pergi tuition. Kenapa awak tak nak ambil STPM? Kan best duduk kat rumah. Nak juga datang matrik. Kena kurung pula tu. STPM lagi susah tau dia punya syllabus. Dia lagi belajar macam-macam. So you sebenarnya sangat senang nak score. A-level A1 mudah, A2 dia susah sikit. Sebenarnya matrik paling senang. Cuma dia laju sikit lah laju. Kalau A-level dengan tu kan dia setahun setengah. Dah lah bila belajar. Okay, and number of turn di diameter. Okay, boleh? Rotating, yang ini adalah omega. Kenapa omega? Sebab unit dia rad. Kalau rad S negative, omega lah. Kita dah belajar dah sem 1. Dia is perpendicular to the magnetic field. Ini adalah bangang lah sebab unit dia Tesla. So dia suruh cari induced EMF. Tapi bila saya baca balik, dia adalah pasal coil dia tengah rotate. So saya akan guna formula apa? Nabau. Kita akan guna formula Nabau. Okay, kita tengok kau buat nombor berapa? 4 Okay, so dia guna formula Nabau. Bagus. Tapi, kalau nak guna Nabau ni terus, kena tulis sini maksimum. Sebenarnya formula Nabau bukan macam ni. Formula Nabau adalah BA omega sin omega T. Kena ada perkataan sin omega T ni kalau you tak letak maksimum. Tapi lepas tu barulah you tulis yang ini you akan samakan dia dengan 1. Kenapa you akan samakan dia dengan 1? Sebab soalan minta apa? Maksimum. So maksimum baru tinggal Nabau je. Okay. So N ada tak? Ada. B ada tak? Ada. Area. Kawan awak guna formula apa ni? Dia guna formula pi. Besar sangatlah saya punya ni. Pi d squared over 4. Sekejap. Salah. Padam. Mana nak? Tak boleh nak adjust dia punya ni. Pi d squared over 4. Ni kawan awak guna formula tu. And then dia masuk terus je omega 100. Mode adalah degree. Tak ada. Kita tak guna mode radian. Okey, masukkan nilai dapat 1.97 millivolt. Ataupun just buat dalam ni. Tak ada masalah. Okey. Soalan seterusnya. Dia tanya apa soalan seterusnya? Dia tanya if the coil is stationary but magnetic field pula rotate with the same angular velocity, is there any induced EMF? If there is induced EMF, what is the value of maximum? Okay. Kalau tadi cerita dia ada band dan magnet. Dia ada coil. Coil ni yang berpusing-pusing. Dia kata coil ni yang rotate. So you dapatlah Nabau tadi tu. Kali ni dia tukar
bar magnet yang berpusing. Tapi coil duduk diam. Ada tak induced EMF? Ada. Kenapa ada? Kenapa kat sini ada? Sebab dia ada change. Change of apa? Theta. Ada perubahan angle. How about this one? Is there any induced EMF produced? Yes. Because dia ada apa? Change. Induced EMF, ingat, hanya boleh berlaku bila ada change. Kalau dua-dua static, yes, tak ada. Kalau salah seorang bergerak, yes, dia akan ada induced EMF. So ingat, Faraday cakap apa? Induced EMF is directly proportional to the rate of change. Mesti ada perubahan. Tak ada perubahan, tak akan wujud induced EMF. So jawapan ke awak, patutnya awak tulis apa benda saya tekan ni. Saya patut tulis apa jawapan dia? Awak cakap yes, betul. The value are same, betul. Kenapa value the same? Sebab dia guna formula Nabau yang sama. Dia guna formula Nabau yang sama. Tak perlu pun tulis ni. Tak perlu. Awak just tulis yes, the value is the same. Kenapa value dia sama? Sebab awak still guna formula Nabau. Maksimum kan? Adakah N berubah? Tak, N sama. Kan, dia tak ada cakap dia tambah number of turn, tak ada. Adakah bangang dia sama? Bangang dia masih guna magnet yang sama. Area masih area sama dan dia kata dia rotate dengan same angular. So yang berubah hanyalah orang yang bergerak saja. So that's why your EMF akan jadi apa? Sama. Boleh? Okey, kita masuk kepada number 6. 6 ke 5? 5, okey. A 200 turn. So, saya tukar kali lain dalam ni lah pula. Okay, so saya ada N. Alamak. Saya ada N. Solenoid. Ni cerita pasal solenoid. Okay, so kita fokus dekat mana formula yang ada solenoid. Dia ada length. Dia ada cross-sectional area. Dia ada current. Dia passing through solenoid. So dia suruh calculate total magnetic flux linkage. Apa simbol magnetic flux linkage? N-Phi atau Phi besar ni. Itulah total magnetic flux linkage. Okey, ingat tadi ini adalah case solenoid. So formula apa yang saya nak pakai? Banyak formula yang awak boleh pakai. Okey, so kita tengok kawan awak guna formula apa. Nombor 6. Dia guna formula ini. 6 ke 5? 5 Mana 5? Ni. Okey, dia guna formula. Okey, betul dia guna ni. Phi equals to N Phi. Tapi Phi tu dia ganti dengan BA cos theta. Bagus. Lepas tu dia gantikan, dia cari B. Dia guna formula solenoid. Ya, ini chapter 4. Kan? Ini chapter 4 ni. Dia guna formula solenoid dekat chapter 4. So mu naught ada, N ada, I ada, L ada. So dia dapatkan bangang dululah untuk solenoid. Dah dapat bangang solenoid, dia masukkanlah dalam N, B, area. Dia guna area dah bagi cos 1. Kenapa cos 1? Bukan cos 1. Cos kosong dapat apa? Cos kosong lah. Letak cos kosong sebab cos kosong akan dapat 1. So jawapan dia 2.5 darab 10, 51 darab 10 negatif 3 Weber. Ya. Formula yang mana you pakai? Mu Phi tu L ini self inductance L equals to N Phi ni over I. This one. Sabut mu and I itu dekat at the end. Ni cerita ni kat mana? Okay, kalau dia tak mention, kita anggap dia dekat center. Kalau dia ada cakap at the end, baru you divide by 2. Dia mesti spesifik.
Okay, so kawan awak tanya macam ni, dia tanya, adakah ada satu lagi formula untuk B? Bangang tu ada dua formula tau, kalau awak perasan. Alamat saya tunjuk kat sini lah. Ni, mana formula sini, ni, bangang, ni. So, B ni ada dua formula ni, nampak tak ni? Ni B untuk solenoid. Satu adalah mu naught Ni, satu lagi half mu naught Ni. So, half mu naught Ni ni hanya berlaku dekat ujung, at the end. Kalau dia bagi dalam exam, spesifik, baru kita boleh guna ni. Kalau tak ada general, you just anggap di tengah-tengah lah. So, kita akan buat mu naught Ni. Di mana N kecil ni adalah sama dengan apa? N besar over L. Ingat ya, N kecil tu adalah number of turn per length. Itu chapter 4. Boleh? Boleh tak? Boleh. Sabarlah macam mana. Ada je budak saya SEM 1 2.8, SEM 2 4 flat. Hebat betul. Tahu apa dia buat? Dia buat bermula pada awal lah. Dia bermula pada awal. Dia bukan bermula lepas dapat result. No, dia memang bermula dari awal. Dia bermula pada awal. Hari-hari dia jumpa lecturer. Dulu hari-hari dia akan buat semua subjek dia kata. Okey. Lepas tu dia boleh cakap kat saya, Madam sebenarnya senang kan belajar? Saya kata, itulah rugi awak. Nasib baik awak jumpa hidayah masa SEM 2. Okey, so dapatlah 2.51 dan 10 negatif 3 Weber. Okey, soalan seterusnya dia suruh cari apa? Self-inductance Dia suruh cari self-inductance. Ya, apa simbol self-inductance? L. So, banyak kan formula L, betul tak? So, kawan awak dia guna formula L sama dengan Phi. Okey, Phi ni sebenarnya NV tu lah. Kalau dekat dalam list formula awak, dia ada ni. L sama dengan NV over I. So, ini sebenarnya adalah Phi over I. Okey, Phi dah ada tadi kat atas. So, dia bagi dengan I, so dia dapatlah unit ni. Formula jawapan ni. So, unit dia adalah apa? Henry. Unit dia adalah Henry. So yang ini maksudnya dia faham lah macam mana nak cari sebab dia dah ada fee. Okey, boleh tak saya nak guna formula L yang satu lagi? Kan ada formula L solenoid. Yang mana satu lagi formula dia susah betul lah nak kena buka ni satu lagi yang ni. Ada satu lagi formula L. Iaitu yang ni. Ni dia nak guna formula yang ni. Madam saya nak guna formula yang L solenoid ni. Ni. Boleh tak? Boleh. Mu naught ambil ke atas. N ada tak? Ada. Area ada tak? Ada. L ada tak? Ada. So you dapat. Tapi you are wasting your time lah. Sebab lagi senang you guna yang ni. Yang ni tadi. Sebab fee tadi awak dah dapat. Just bagi dengan current. Okay. Boleh tak? Okay. Yang ini settle. Saya upload. Okay. Soalan number. Berapa tinggal nombor apa? Nombor 6. Okay. Saya stop kat nombor 6 tadi. Okay. Oh 7 tak sempat sini 7 ni. Okay. 500 turn and solenoid. Dia cerita pasal solenoid. Dia bukan cerita pasal coil. So that's why pentingnya awak faham dia cerita pasal siapa. Macam awak nak tengok movie lah. Awak akan tengok karakter dia dulu. Bukannya awak tengok baju ke, rumah ke. Tak ada. Awak akan tengok karakter dulu. Dia cerita pasal siapa. Sama lah kes ni dia cerita pasal solenoid. So make sure formula you pakai formula untuk solenoid. Okay, dia ada bagi length, dia ada bagi cross sectional area. Tiba-tiba ada coil pula. So dalam cerita ni ada dua karakter. So bila ada dua karakter dia bukan self-inductant lah. Dia akan jadi apa? Mutual inductant. So memanglah ini yang mutual inductant. Dalam soalan pun cerita dah mutual inductant. So dia ada bagi end turn untuk coil. Dia kata dia wooden dekat center. Dia suruh cari magnetic flux untuk coil. Tapi dia bagi current untuk solenoid. Bila baca soalan ni macam rasanya macam nak give up lah. Okay, so buat table. Okay, kalau saya buat table. Okay, saya pecahkan. Cerita ni ada dua karakter. Satu solenoid, satu coil. Okay, apa yang dia bagi? Dia bagi N 500. Length 10 darab 10 negatif 2. Area 10 darab 10 negatif 4. Dah. Ni dia bagi N 100. Dan dia suruh cari kat sini.
coil. Dia suruh cari ni. Dan dia ada bagi current, iaitu 2. So kat sini awak baru nampak. Okay. So soalan sekarang ni dia suruh cari V coil. Okay. So dah dapat ni, saya pergilah dekat formula. Mana formula yang ada V? Formula yang ada V, kalau tak silap saya ada 2 je. Iaitu BA cos theta. Dengan satu lagi M equals to NV over I. Yang ini formula yang you kena terbit dari L tu lah. Okay, so bila saya tengok ni, saya tak ada M, saya ada I, tapi saya tak ada N, banyak ada 2N. Saya ada V. Saya tak boleh guna ni sebab I don't know my M. Mature inductance saya tak tahu. Okay, saya nak cari V, saya guna BA cos theta. Saya ada tak B? Tak ada. Area ada, tapi saya ada area solenoid. Cos kosong. Cos selalunya, cos ini satu lah sebab dia selalunya perpendicular. Okey, ingat tak saya ada cakap pasal magnetic flux linkage? Linkage pula, leak. No leak. Dia tidak ada bocor, iaitu V untuk 1 sama dengan V untuk 2. Ni ada. Yang ini adalah case dalam nota. Okey, yang ni. Nota. Ni case dia. Inilah cerita dia tadi tu. Dia kata ada solenoid, lepas tu tengah-tengah tu dia wound dengan dia tengah-tengah ni dia wound dengan coil. Okey. So ada perkataan ni. Perkataan ni tak ada. Kalau dia tak mention, kita anggap there are no flux leakage. Tak ada yang bocor. So maknanya V untuk solenoid akan sama V untuk coil. Sebab kita ada 2 karakter ni, coil dengan solenoid. Okey, so apa yang berlaku dekat sini? Saya akan gunakan konsep ni. Maksudnya, apa yang saya akan buat? V untuk coil, saya nak cari V untuk coil tau. Tapi saya tak akan guna V untuk coil. Saya akan guna V solenoid. Di mana V solenoid adalah BA cos theta. So, mesti guna solenoid. So, apa formula B untuk solenoid? Mu naught N I. AS solenoid lah. Ni 1. Sebab ini cos 90 darjah. Okey. Ada tak mu naught? Ada. Mu naught ada. 4 pi darab 10 negatif 7. Ada tak N? N tu number of turn. Jangan tengok coil. Saya tengah fokus dekat solenoid. So, 500 bahagi length ada 10 darab 10 negatif 2. Current ada 2. Area ada. 10 darab 10 negatif 4, 1. So, saya akan dapat jawapan Weber. Maksudnya, soalan suruh cari coil, tapi kita guna untuk solenoid. Di mana bangang tu kita ambil bangang untuk solenoid. Kenapa saya tak boleh cari B untuk coil? Sebab ingat tak formula B untuk coil? B untuk coil, formula dia adalah mu naught Ni over 2R. Saya tak ada radius. Mana ada radius kat sini? So that's why saya akan pakai solenoid punya. Ini hanya boleh berlaku kalau dia tak ada mention apa-apa. Tapi kalau dia kata mention, there are leakage. Ada terbocor. Tak boleh pakai lah. Selalunya memang tak ada bocor lah. Okey. Boleh tak? Okey, siapa yang buat ni? Saya tak boleh tengok. Nombor apa tadi? 6 6A. Dia buat macam mana ni? Oh, bagus juga ni idea dia. Okey juga kalau you tak nak buat cara saya ni, you guna cara dia. Dia gabungkan 2L. Siapa yang buat ni? Tan? Bukan, siapa? Oh, Aiman. Ni dengan ni digabungkan dengan ni. Okey, saya faham. Lepas tu, mu naught ada N cancel. Dia ambil N siapa? Dia ambil N sort. Sort pula. Solenoid. Area solenoid. Length solenoid. Current solenoid. Tapi yang awak dapat ni untuk solenoid tau. So, awak kena tulis lah. V solenoid sama dengan V coil. Kenapa dia sama? Sebab there are no magnetic flux leakage. Tak ada yang bocor.
Sebab kalau ikutkan yang awak kira ni adalah untuk solenoid. Okey, dan yang terakhir kita nak cari mutual inductance. So dia gunalah formula ni. Boleh mu naught NNAL. So dapatlah unit dia adalah apa? Henry. Masukkan formula sahaja. Area guna area solenoid, L guna L solenoid. Kenapa area dengan L guna solenoid? Sebab dia wound. Apa maksud wound? Dia dililit. Katakanlah area solenoid 10. Kalau awak lilit coil, sama tak juga area dia? Sama lah. Sebab dia dililit atas tempat yang sama. Boleh? Okay, so saya stop dekat sini dulu. Nanti minggu depan kita sambung. So please, kita dah week 8. Next week saya jumpa awak dah week 9. Keluar result bila keluar result? Oh dah keluar dah, 10 Mac. Yelah dah keluar tarikh lah, 10 Mac. Tarikh je lah baru keluar kan. Okay, 10 Mac. So kena terima lah apa-apa yang awak dapat. So kena start by now. Assignment harap semua dah hantar dah saya tak ada yang saya tak check lagi. Tapi saya harap dah hantar, so this weekend saya boleh check lah. Okay, saya start tasbih kifarah surah wal-as. Okay, bye Fazana dengan Nurudin. Thank you, madam. Soalan nombor 5 ni, saya cari B dulu boleh tak? Saya cari B dulu, lepas tu saya dapat A. Boleh ke macam tu? B dulu dapat A, macam mana tak faham?